Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siri Jelajah Bebaskan Najib adalah kerja yang sia-sia. Malam semalam telah berlangsung siri pembukaan jelajah yang dikatakan untuk memperjuangkan keadilan buat bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang. Jelajah kali pertama diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur dengan hanya dihadiri kira-kira 400 orang. 3 anak Najib iaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nafizuddin dan Nuriana Najwa berkongsi pentas dalam program yang bertema Demi Najib, We Stand By You, tetapi tiada seorang pun pemimpin UMNO yang hadir. Walaupun program itu disebut bertujuan untuk memberi penjelasan berhubung ketidakadilan yang didakwa diterima Najib dalam perbicaraan kes SRC internasional, tetapi adalah jelas bahawa matlamat sebenar jelajah tersebut ialah untuk membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Ia berikutan penganjur turut meminta para hadirin menandatangani 2 petisyen berasingan, iaitu pertama yang ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pengampunan diraja dan kedua meminta Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat rombakan terhadap sistem kehakiman negara yang didakwa sebagai tidak adil. Kedua-dua petisyen tersebut tidak lain adalah bermatlamat agar Najib dibebaskan dalam waktu terdekat ini, terutamanya petisyen pertama. Meskipun adalah hak keluarga Najib untuk mengadakan siri jelajah tersebut, waima setiap minggu sekalipun hingga ke seluruh negara, tetapi apa yang dilakukan itu hampir merupakan kerja sia-sia dan buang masa saja. Secara hukum akal, adalah sukar apa yang diingini boleh membuahkan hasil. Pertama, dakwaan bahawa Najib tidak diberi keadilan agak subjektif sifatnya kerana beliau telah melalui semua proses keadilan dalam mahkamah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan, malah juga melalui semakan kehakiman atas keputusan yang telah dijatuhkan kepadanya. Dalam semua proses yang dilaluinya itu, keputusan hakim secara keseluruhannya ialah 13 berbalas 1. Adakah majoriti sebegitu boleh dianggap tidak adil? Kedua, berikutan didapati bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana bernilai RM42 juta milik SRC Internasional, anak syarikat 1MDB. Najib dikenakan hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta. Beliau mula menjalani hukuman penjara pada 23 Ogos 2023. Bermakna Najib ketika ini baru setahun lebih saja menjalani hukuman penjara daripada 12 tahun hukuman yang diterimanya. Jadi, di mana logiknya untuk mendesak pengampunan diraja diberikan kepadanya? Setidak-tidaknya atau kebiasaannya perlu menjalani 1/3 hukuman penjara terlebih dahulu sebelum permohonan pengampunan dikemukakan. Mudah kata, sabar dululah, sabar-sabarlah. Ketiga, Najib juga masih ada 3 kes lain yang sedang dihadapinya berkaitan 1MDB. 3 kes berkenaan ialah berkaitan penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB, pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC, dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC Internasional berjumlah RM27 juta. Dalam hal ini, bagaimana seseorang yang masih ada kes mahkamah yang belum selesai malah ada kaitan dengan kes yang telah dijatuhi hukuman
tiba-tiba pula mahu diberi pengampunan. Tidakkah ia hanya akan memberi gangguan kepada kes yang belum selesai itu? Cukup dengan 3 alasan di atas saja, sebarang usaha untuk membebaskan Najib buat ketika ini, apalagi hanya melalui sirih jelajah kecil-kecilan, senang cakap hampir mustahil hasil yang positif mampu diperoleh. Apa pendapat Anda untuk isu tajuk kali ini, yaitu sirih jelajah bebaskan Najib adalah kerja yang sia-sia? Baru-baru ini telah dimulakan jelajah pertama, hanya 400 orang yang hadir. Yang amat mengecewakan ialah hanya 3 orang anak Najib yang hadir, yaitu Muhammad Nizar, Muhammad Nazifuddin, dan Nuriana Najwa. Namun demikian, tiada seorang pun pemimpin UMNO yang hadir. Makna kata, pemimpin-pemimpin UMNO ini pun turut menyedari bahawa pekerjaan jelajah bebaskan Najib ini mungkin hanya akan menjadi sia-sia, tidak berempak besar dan tidak mungkin akan dapat dilayan kerana beberapa perkara. Walaupun program itu disebut bertujuan untuk memberi penjelasan berhubung ketidakadilan yang didakwa diterima Najib dalam pembicaraan kes SRC, tetapi adalah amat jelas bahawa matlamat sebenar jelajah terbabit tersebut ialah untuk membebaskan bekas Perdana Menteri itu. Yang berikutan, penganjur turut meminta para hadirin menandatangani 2 petisyen berasingan, iaitu pertama, yang ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pengampunan diraja, dan kedua, meminta Perdana Menteri pula Anwar Ibrahim membuat rombakan terhadap sistem kehakiman negara yang didakwa sebagai tidak adil. Kedua-dua petisyen tersebut tidak lain adalah bermatlamat agar Najib dibebaskan dalam waktu terdekat ini, terutamanya petisyen pertama. Meskipun adalah hak keluarga Najib untuk mengadakan silih jelajah tersebut, waima setiap minggu pun mereka lakukan tidak ada bermasalah. Namun itu adalah kelihatan sia-sia belaka. Ini kerana secara hukum akal dan logik akal kita sukar untuk dipenuhi keinginan itu dan membuahkan hasil. Ada banyak alasannya. 3 alasannya. Yang pertama ialah dakwaan bahawa Najib tidak diberikan keadilan adalah subjektif. Bayangkan Najib sudah melalui semua proses mahkamah di Malaysia, bahkan sehingga ke proses yang tak pernah dilalui sesiapapun, termasuklah Anwar Ibrahim, tetapi Najib kalah 13-1. Di mana lagi yang tidak adil di sana? Selain itu, yang kedua, Najib juga telah dikenakan tindakan hukuman penjara 12 tahun. Tapi sekarang ini Najib baru saja selesai lebih kurang setahun. Jadi di mana logiknya Najib diberikan pengampunan dalam masa terdekat? Kerana biasanya pengampunan diraja hanya akan diberikan selepas melalui 1/3 hukuman penjara daripada jumlah tahun yang diberikan hukuman itu. Najib belum sampai pun. Jadi, kata yang paling mudah ialah sabar-sabarlah dulu. Yang ketiga ialah Najib masih mempunyai 3 kes lain dalam perbicaraan berkaitan 1MDB. Tentulah kalau Najib dapat pengampunan dan dibebaskan sekarang, pasti ini akan memberi gangguan kepada kes yang belum selesai itu. Jadi, sabar-sabarlah dulu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.